Tetapi saya nak menyambung daripada awal perbincangan tadi ketika saya bersama dengan Asim Hassan berkaitan dengan akses internet dan juga jurang digital yang berlaku di Sabah. Ini adalah isu-isu rakyat yang perlu ditangani dan juga perlu dihadapi oleh mereka yang berada di sana. Jadi nak bercakap lanjut berkaitan dengan ini, kita nak bersama dengan Profesor Madya yang merupakan Professional Technologist, Dr. Syamsul Arya Arifin, merupakan pensyarah kanan Fakulti Seni, Komputeran dan juga Industri Kreatif dari UPSI. Hello, Assalamualaikum Prof. Halo, Waalaikumsalam. Terima kasih Prof bersama dengan terima kasih Prof kerana bersama dengan Eswar Wani. Ini kita bercakap khusus berkaitan dengan jurang internet. Kita tahu kalau di Semenanjung mungkin capaiannya telah melebihi peratusan yang tinggi. Tetapi di Sabah, kawasan-kawasan pedalaman, di sekolah-sekolah masih lagi tidak mempunyai capaian internet yang baik. Tetapi menurut Prof, melihat kepada keadaan dan juga situasi ini, apakah signifikasi capaian internet yang lebih baik itu akan mendorong kepada sistem pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat Sabah khususnya? Okay, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Berkenaan dengan akses internet yang sepatutnya berkesinambungan dengan menaikkan juga pendidikan di negeri Sabah, memang ya, pendidikan dan internet dan interaksi internet tu ataupun signal internet perlulah selari dengan bahan kandungan pendidikan yang hendak disampaikan menerusi saluran-saluran channel medium. Ya. Sebelum ini Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengadakan satu tinjauan yang mengatakan bahawa sebanyak 36.9% daripada pelajar tidak mempunyai apa-apa device punya untuk belajar. Jadi ini merupakan satu kekangan utama kepada para pelajar di mana komputer peribadi sebanyak 9.3% saja, tablet 5.8% dan telefon pintar sebanyak 46.5%. Ini belum lagi mereka berfungsi bahan-bahan teknologi ataupun gadget-gadget ini untuk belajar. Ya. Jadi kalau kita lihat daripada segi masalah pelajar-pelajar di Sabah itu memang ketara ya. Kalau kita lihat dari Acuan Awani ataupun mana berita pun pernah juga pelajar-pelajar ni juga telah viralkan mereka memanjat pokok, terpaksa pergi ke tepi-tepi sungai untuk mendapatkan signal internet yang baik ya. Jadi ini merupakan satu kekangan yang pastinya perlu ditangani oleh pihak Kementerian Pendidikan dan juga Jabatan Pendidikan Negeri dengan kerjasama Kementerian Telekomunikasi, Multimedia untuk menentukan bahawa keadaan ini dapat dikurangkan dan seterusnya meningkatkan lagi kualiti pembelajaran. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita tidak utilisekan penggunaan internet desa. Selain daripada internet desa itu adalah satu platform di mana para pelajar ni boleh fokus dan pergi ke situ dengan lebih selamat. Tak perlulah mereka nak panjat pokok ke ataupun mereka nak pergi tepi sungai, dibelit ular dan sebagainya, dipatuk ular kan. Jadi itu adalah satu yang agak bahayalah. Jadi mengapa kita tidak mahu meningkatkan lebih banyak lagi internet desa ya, dan mengikut daripada website Multimedia dan Komunikasi, di Sarawak hanya terdapat 2 internet desa iaitu di Bau dan Song. Di Sabah hanya 3 di Tenom, Kota Belud dan Kota Marudu. Jadi kenapa kita tidak lihat untuk mempertingkatkan lagi lebih banyak internet desa ni di tempat-tempat yang lebih selamat dengan signal-signal yang baik. Tetapi kerajaan juga telah berinisiatif ya. Baru-baru ini Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razi Jidin memperkatakan bahawa peruntukan dalam RMK 11 untuk menaik tarafkan untuk membangunkan bangunan daif di 237 sekolah di Sabah. Jadi kita mahu lihat bahawa keadaan ini ataupun diteruskan dengan dipercepatkan lagi ya, bukan hanya setakat pilihan raya saja baru kita nak mempertingkatkan. Sepatutnya benda ini perlu konsisten dan perlu sentiasa ditingkatkan kualitinya ya. Jadi dapat juga daripada kajian-kajian penyelenggaraan mengatakan bahawa 414 sekolah di Sabah mempunyai bangunan pada tahap skala impak 6 iaitu tidak selamat dengan pengesahan Jabatan Pendidikan Negeri dan PPD, dan 52 sekolah mempunyai bangunan tahap skala impak 7, bangunan yang tidak selamat dengan pengesahan Jabatan Kerja Raya. Jadi kita lihat di sana terdapat kekangan dan lompang di situ di mana sekolah-sekolah ni daif ya. Jadi macam mana pelajar nak belajar jika mereka kekurangan infrastruktur. Seperti kita tahu infrastruktur sangat penting, termasuklah infrastruktur pembangunan, kandungan bahan pembelajaran yang sangat kurang. Ya, contohnya kita lihat bahan pembangunan untuk kandungan pembelajaran pun sangat kurang. Di mana pelajar-pelajar ni
mengalami masalah untuk menghantar bahan, mendapat kerja rumah, mendapat bahan pembelajaran dan sebagainya, di mana ia dibantu menerusi secara pos, pandu lalu dan juga oleh bantuan PIBG. Ya. Jadi kita lihat kekangan-kekangan di situ, di mana kita nak sumberkan tengok pada TV pendidikan, tapi TV pendidikan pun tak cukup bahan. Ya. Jadi kekangan-kekangan itu meletakkan satu situasi yang lemah, maksudnya di mana kita harus tangani dengan segera. Jadi ini adalah tanggungjawab bersama Jabatan Pendidikan Negeri, Kementerian Pengajian Malaysia dan juga MOSI dan juga KKM untuk melihat bagaimana kita boleh menangani masalah ini dengan segera supaya kualiti dan taraf pendidikan di Sabah dapat dipertingkatkan. Seperti yang kita tahu, kebanyakan daripada bahan-bahan pendidikan ini kita gunakan bahan video. Jadi video ini memerlukan satu signal ataupun yang sangat kuat dan bagus. Jika signal video sangat lemah, jadi terutamanya di kawasan pedalaman, maka terdapat kekangan-kekangan di kalangan para pelajar ini untuk belajar. Jadi ianya perlu ditangani. Tapi kalau kita lihat, kerajaan kita juga telah berinisiatif merasmikan pelan tindakan jaringan digital negara untuk memperkasakan ekonomi digital emerging yang akan dilaksanakan termasuklah di Sabah. Jadi kita mahu lihat bagaimanakah keadaan ini dapat mampu untuk menangani masalah-masalah seperti ini. Sebab kita lihat keadaan-keadaan di Sabah dan Sarawak sangat ada juga di kawasan luar bandar yang sangat daif, di mana mereka terpaksa berjalan kaki selama berjam-jam, 2-3 jam, naik bos, bergadaikan nyawa. Jadi kita mahu lihat macam mana infrastruktur tersebut diberikan fokus untuk dibangunkan supaya kualiti pendidikan dan penyampaian bahan pendidikan dan juga ilmu pendidikan tersebut dapat dipertingkatkan. Jadi saya rasa ini memerlukan kerjasama semua pihak. Dia bukan hanya satu pihak saja, semua pihak termasuk swasta, kerajaan dan juga Jabatan Pendidikan, ibu bapa, para pelajar mestilah mereka menggunakan apa-apa sahaja informasi dan juga bekerjasama dalam melaksanakan tugasan ini. Ya, Prof, kalau kita melihat kepada perjalanan capaian jalur lebar di semua kawasan dan juga sudut. Yang pertama, kalau dululah kita melihat kepada permintaan di kawasan berkenaan dan juga populasi, berapa penduduk dan juga kecenderungan untuk menggunakan internet. Tetapi dalam masa yang sama, sekiranya kalau di kawasan berkenaan yang mungkin tidak mempunyai populasi yang tinggi, harus ataupun bagaimana untuk kita memastikan bahawa tak kiralah berapa ramai dekat penduduk di kampung berkenaan, tak kiralah berapa ramai sekolah yang belajar di sekolah berkenaan, tetapi akses itu harus 4G ataupun 5G selepas ini harus sama dengan tempat dan juga kawasan lain menurut Prof. Ya, sepatutnya kita perlulah secara majoritinya fokuskan pada bandar-bandar ataupun kawasan pedalaman yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi, ya. Jadi ataupun mempunyai sekolah-sekolah di luar bandar. Jadi kawasan-kawasan tersebut perlulah kita kenal pasti dan juga saya cadangkan diwujudkan satu pengkalan data untuk menyenaraikan sekolah-sekolah yang memerlukan internet dan juga akses, terutama akses bahan-bahan dan sebagainya. Jika kita ada satu pengkalan data yang seragam, maka ianya memudahkan pengurusan untuk mengenal pasti kawasan ataupun kampung dan sekolah-sekolah tersebut untuk memastikan mereka juga menerima akses yang sama dari segi internet. Jadi bila kita ada 5G yang kita ada sekarang, kita mantapkan dan 5G ini kita akan laksanakan juga dalam masa terdekat ini. Dan juga Prof, waktu berbaki mungkin dalam 1 minit untuk kita melihat bahawa sekiranya capaian internet ini secara inklusif dapat kita adakan di Sabah, bagaimana selepas ini Prof melihat kepada kualiti pendidikan bukan sahaja di peringkat rendah tetapi di peringkat universiti menengah dan juga universiti dapat direalisasikan untuk melihat pelajar-pelajar yang lebih baik di masa akan datang? Sudah pasti, ya, sebab kita perlukan bila adanya permintaan untuk internet dan juga untuk bahan, maka kita perlulah akses yang baik. Ya. Bila kita perlu dengan adanya akses yang baik ini, maka infrastruktur ini perlu diimplementasikan dan seterusnya dapat dipertingkatkan dan dibina. Sebagai contohnya, menurut Menteri Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi, 382 menara komunikasi bakal dibina, ya, di Sabah terutamanya. Jadi ini adalah merupakan salah satu yang positif lah, di mana jika perkara tersebut
secara konsisten diadakan, insya-Allah saya rasa maka taraf pendidikan di negeri termasuk di luar bandar akan lebih tinggi lagi. Manakala kita ke arah menuju negara maju. Jadi jika adanya prasarana dan infrastruktur seperti ini, maka kita akan mencapai satu matlamat yang lebih baik dan meningkatkan kualiti pendidikan dan juga kehidupan masyarakat, termasuk juga golongan-golongan istimewa seperti baru-baru ini Dr. Razli Jidin juga telah melancarkan satu program terhadap pelajar-pelajar kurang upaya di negeri Sabah, di mana mereka menekankan bahawa semua itu inklusif, tak pelajar yang normal, pelajar yang mempunyai masalah dan sebagainya. Baik. Jadi seperti kita lihat, kita juga perlu lihat fasiliti, perlu juga mesra OKU ya, sedang fasiliti ni dia tidak mesra OKU, tak mesra warga emas. Jadi Ya, kita Prof. perlu lihat ke arah itu juga ya. Terima kasih. Baik, Prof. Panjang lagi sebenarnya boleh kita diskusikan perkara ini, tetapi itu saja waktu yang kita ada. Nanti kita akan bersama dengan Prof balik. Sebab apa? Bila kita bercakap berkaitan dengan pendidikan, khususnya pendidikan ini adalah untuk semua. Jadi bila pendidikan itu mediumnya, secara salah satunya medium adalah internet, jadi internet juga harus kepada semua. Terima kasih Profesor Madya Dr. Syamsul Arya Arifin, Pensyarah Kanan Fakulti Seni, Komputeran dan juga Industri Kreatif UPSI bersama-sama dengan Sabah memilih waktu ini. Itu saja, panjang lagi dan juga perkara berkaitan dengan Sabah ini kita akan bawakan nanti. Saya Sanaya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.